Isu LGBT banyak dibicarakan di seluruh dunia sekarang. Ini menjadi isu yang global, bukan hanya di negara kita. LGBT adalah singkatan perkataan L lesbian, G gay, lesbian lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, gay adalah lelaki dengan lelaki, bisexual, ya, lelaki boleh, perempuan boleh, dan T transgender, penukaran jantina. Dan keseluruhannya boleh disimpulkan sebagai aktiviti seks songsang yang berlaku di kalangan manusia. Saya akan dedahkan kepada tuan-tuan tentang fenomena yang berlaku di negara kita, kemudian kita lihat apakah pandangan Bible dan pandangan Al-Quran tentang perkara ini. Statistik yang dikeluarkan oleh Timbalan Pengarah JAKIM pada tahun 2018 menyatakan bahawa kebanyakan komuniti lesbian, gay, bisexual dan juga transgender ini ataupun LGBT bermula sejak mereka berada di bangku sekolah, ketika mana mereka berada di asrama berumur 12 tahun, 15 tahun dengan keberadaan abang angkat, kakak angkat dan sebagainya. Akhirnya dia membawa sentuhan kepada hubungan seks songsang apabila mereka dewasa. Hinggalah apabila mereka berada di peringkat universiti, benda itu berterusan, menimbulkan suasana pertumbuhan seks songsang ataupun kecelaruan jantina yang digunakan dalam bahasa kita sekarang. Namun demikian, kalau kita lihat di negara kita ini, banyak perarakan yang telah mereka lakukan untuk menuntut hak supaya mereka diiktiraf dan boleh dibenarkan untuk melakukan aktiviti seperti mana yang mereka ingini. LGBT minta supaya mereka dihormati, hak mereka dihormati. Apakah benda ini dipersetujui oleh agama? Kita akan lihat kemudian. Ini perarakan yang berlaku di Malaysia. Ini perarakan yang berlaku di Malaysia. Saya tidak mahu untuk mengulas detail tentang perarakan ini, sebab saya nak bawa kepada tuan-tuan melihat apakah teks Bible dan juga Al-Quran dalam perkara ini. Okey. Dan juga ini apa yang didedahkan, bahawa pada bulan Ramadan juga mereka mengadakan iftar perdana bagi kelompok gay. Allah alam tuan-tuan sekalian, apakah sebenarnya matlamat di sebalik kita menggembar-gemburkan membuat iftar perdana gay? Apakah ada agenda di sebalik itu? Yang penting suasana yang parah dan juga natijah yang telah pun agak membimbangkan negara kita. Ini contoh, ini contoh bagaimana anak Melayu di Australia yang berkahwin dengan pasangannya juga lelaki, perkahwinan gay. Dan ini juga perkahwinan anak Melayu di England, pasangannya lelaki gay juga. Apa yang didedahkan oleh JAKIM tentang bahaya musibah yang timbul dalam masalah LGBT ini? Anggota masyarakat gay direkodkan meningkat sebanyak 100%, iaitu sebanyak 300,000 orang individu pada tahun 2018. Ini yang direkodkan, berbanding hanya 1,773,000 5 tahun yang lalu. Peningkatan hampir 100% dalam jangka 5 tahun. Peningkatan hampir 100%. Ini suasana yang agak membimbangkan, tuan-tuan. Golongan transgender pula, transgender adalah penukaran jantina daripada perempuan jadi lelaki ataupun lelaki jadi perempuan. Golongan transgender pula merekodkan peningkatan kepada 30,000 individu pada tahun 2017, sedangkan ia hanya seramai lebih kurang 10,000 saja pada tahun 1988. Peningkatan yang begitu banyak yang agak membimbangkan. Bahkan natijah pada aktiviti ini juga memberikan kesan yang cukup parah. Contohnya tentang penyebaran penyakit virus A, penyakit AIDS dalam kalangan bisexual dan transgender, bisexual dan juga homoseksual semakin meningkat setiap tahun. Pada asalnya lebih kurang 63 kes sahaja yang direkodkan daripada kelompok ini pada tahun 2000 kepada 1,553 pada tahun 2016. Peningkatan yang begitu tinggi dalam jangka masa lebih kurang 15 tahun.
Ya, peningkatan yang begitu tinggi. Daripada 63 kes kepada 1,553 kes dalam jangka masa 15 tahun. Dan yang jadi masalah ialah 40% golongan homoseksual dan biseksual yang dijangkiti HIV adalah dalam lingkungan 19 hingga 29 tahun. 19 ini berarti mereka yang berada di peringkat universiti. Ya. Dan yang baru lepas graduate lepas universiti, 40% di kalangan mereka. 31% mereka yang berumur 30 hingga 39 tahun. Dan selebihnya yang melebihi 40 tahun. Cuma gambaran, ini adalah satu statistik yang agak membimbangkan. Dan tambah lagi statistik daripada Kementerian Kesihatan tentang penyakit berjangkit penyakit kelamin, STI penyakit kelamin ini, bahagian kawalan penyakit pada tahun 2017 menunjukkan 1,697 individu yang mengamalkan seks songsang seperti homoseks, bisexual dan sebagainya adalah sebahagian daripada 3,340 pengidap HIV. Yang baru, kes baru bukan kes lama. Berarti golongan LGBT adalah kumpulan tertinggi yang menyumbang kepada masalah ini, melebihi 50%. Dan ia telah pun lebih tinggi daripada masalah penagihan dadah. Sebelum ni masalah HIV banyak dikaitkan dengan penagihan dadah. Sekarang ini masalah LGBT ini adalah merupakan penyumbang utama kepada masalah AIDS di negara kita dengan angka yang cukup membimbangkan. Walaupun di barat ada dibincangkan apakah Bible melarang homoseksual ataupun tidak, lesbianism dilarang ataupun tidak, kita perhatikan tuan-tuan sekalian, sebenarnya LGBT ini juga dilarang oleh Bible. Saya tidak jelaskan detail tentang Al-Quran sebab kita tahu kisah Nabi Lot, bagaimana umat Nabi Lot dibinasakan oleh Allah SWT. Cuma saya nak tekankan kepada tuan-tuan sekalian, apa yang Bible kata. Sebab di barat, gerakan seperti ini untuk menuntut hak mereka atas hak nama human right dilakukan secara terang-terangan. Bahkan ada sebahagian daripada mereka yang mempelajari Bible menyatakan bahawa our Hollywood say nothing about homosexual. Apakah benar ini berlaku? Kita lihat apa yang Bible kata. Dalam Leviticus chapter yang ke-18, ayat 22 hingga ayat 23. No man is to have sexual relation with another man. God hate that. Mana-mana lelaki tidak boleh melakukan hubungan seks dengan lelaki lain. Hubungan seks dengan lelaki lain, apa maksudnya? Ialah homoseksual. Walaupun perkataan homoseksual tidak disebutkan kat sini, sebab kalau kita perhatikan ayat dia jelas, no man is to have sexual relation with another man. Hubungan seks bersama dengan lelaki lain adalah diharamkan oleh Bible. Ini berarti apabila lelaki dengan lelaki diharamkan, wanita dengan wanita juga diharamkan. Berarti homoseksual dan lesbianism adalah diharamkan dalam Bible. Cuma saya pelik. Ada di kalangan mereka yang menyatakan bahawa konteks homoseksual dan lesbianism ini tidak seperti mana yang disebutkan dalam Leviticus dalam Bible. Sedangkan kalau kita memahami, menghayati secara terperinci ayat ini, hubungan lelaki dengan lelaki, hubungan seks tidak boleh ditafsirkan benda yang lain melainkan homoseksual. Walaupun perkataan homoseksual tidak disebutkan dalam ayat ini. Okay. Dalam Leviticus juga chapter yang ke-20 ayat 13, if a man has sexual relation with another man, they have done a disgusting thing, and both shall be put to death. They are responsible for their own death. Mana-mana lelaki yang melakukan hubungan seks dengan lelaki lain, mereka telah melakukan perbuatan yang disgusting, yang keji, yang terkutuk, yang jijik. And kedua-duanya mesti dijatuhkan hukum bunuh. They are responsible for their own death. Dan mereka bertanggungjawab di atas kematian, hukum bunuh yang dilaksanakan pada mereka. Apa yang saya nak gambarkan di sini tuan-tuan? Bible menjatuhkan hukum bunuh bagi mereka yang mengamalkan seks songsang.
Mungkin tak ramai di kalangan kita yang mengetahui fakta ini, cuma saya dedahkan kepada anda semua, bukan hanya Al-Quran yang mengharamkan perkara ini, bahkan Bible juga mengharamkan. Bahkan hukumannya adalah hukum bunuh. Dan mereka bertanggungjawab terhadap hukuman bunuh yang dilaksanakan ke atas mereka. Ini dalam Old Testament. Dalam New Testament juga disebutkan, surely you know that the wicked will not possess God's kingdom. Kamu mengetahui bahawa orang yang ingkar pada Tuhan tidak akan mendapat kerajaan Tuhan. Do not fool yourself. Jangan kamu bodohkan diri kamu. People who are immoral. Orang-orang yang tidak berakhlak. Siapakah dia? Ataupun orang yang menyembah berhala. Or adulterers. Ataupun orang yang melakukan hubungan perzinahan. And all homosexual perverts. Dan hubungan homoseks yang terlarang. Dalam New Testament, First Corinthians ini disebutkan secara direct homosexual pervert. Hubungan homoseksual yang dilarang oleh agama. Ketiga-tiga ayat dalam Bible ini sama ada dalam Old Testament dan juga New Testament melarang secara tegas dan terang perbuatan homoseksual, lesbianism ataupun sekarang rangkumnya seks songsang adalah ditegah dan oleh Bible. So, demikian juga dalam Al-Quran, banyak ayat Quran yang menjelaskan tentang pengharaman perkara ini. Apa yang saya nak gambarkan kepada tuan-tuan semua, bahawa Al-Quran dan Bible mengharamkan hubungan seks songsang. Walaupun ada laungan di barat yang meminta supaya aktiviti mereka ini dihalalkan ataupun diizinkan atas nama human right, dan laungan-laungan ini sampai juga di negara kita, ada di kalangan masyarakat negara kita yang turut melaungkan, meminta supaya mereka diberikan hak seperti mana orang lain. Namun demikian, perlu sedar bahawa Bible dan Al-Quran melarang perkara ini. Namun demikian, kenapakah mereka masih lagi menuntut hak mereka? Bukankah itu bercanggah dengan ajaran Al-Quran dan ajaran Bible? Perhatikan, renungkan ayat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.